Sehari selepas pilihan raya atau kempen bermula, Selangor dah bubar, Kelantan juga dah bubar. Tiba-tiba tersebar satu kenyataan keratan luar biasa yang menulis tentang 3 amanat buat pejuang Islam. Tetapi ianya telah dinafikan oleh PAS. PAS telah menafikan bahawa Hadi mengeluarkan amanat halalkan fitnah, bunuh. Wah, ini satu perkara yang harus tidak terjadi di Malaysia. Tidak boleh berlaku langsung di Malaysia. Berita ini saya petik daripada Malaysia Kini dan saya akan bacakan secara terang dan bulat kepada anda tanpa saya tokok tambah. Tidak pernah Abdul Hadi Awang mengeluarkan kenyataan berbaur ganas sebagai amanah untuk para ahli PAS, kata jurucakap parti itu hari ini. Kenyataan ringkas itu dibuat ekoran tersebarnya poster mendakwa Presiden PAS terbabit kononnya menghalalkan 3 perbuatan yang bercanggah dengan agama, iaitu memfitnah, memutuskan persaudaraan dan membunuh. Bercakap kepada Malaysia Kini, Setiausaha Akbar Abdul Hadi, Abdul Malik Abdul Razak memberitahu kenyataan tersebut adalah tidak benar. Harap maklum bahawa poster yang disebarkan itu adalah fitnah dan palsu. Tuan Guru Abdul Hadi tidak pernah mengeluarkan amanat tersebut, katanya. Terdahulu, tular tangkap layar yang mendakwa kononnya Abdul Hadi memberikan 3 amanat kepada pejuang Islam. Poster itu turut dikaitkan dengan nama adun kubu gajah di Perak, Khalil Yahya. Khalil beberapa hari lalu terbabit menyebarkan dakwaan kononnya ahli Parlimen Seputih Teresa Cook dilantik menjadi pengerusi Felda bagi menggantikan pemimpin UMNO Idris Jusso. Khalil sudah mengakui kesilapan tersebut dan meminta maaf. Pihak adun PAS itu juga mendakwa hantaran berkenan bukan dibuat oleh Khalil sendiri, sebaliknya dilakukan penyelenggara akaun Facebook-nya. Untuk rekod, Abdul Hadi bukanlah asing dengan amanat dalam langkah politik PAS. Pada awal 1980-an, kenyataan dibuatnya dalam ceramah semasa mengkritik UMNO BN menjadi terkenal selama bertahun-tahun. Kata-kata ucapan disebut Abdul Hadi di Banggol Peradong, Kuala Terengganu pada April 1981 itu kemudian dikenali sebagai amanat Haji Hadi. Saudara-saudara sekalian, saya berharap apa yang telah dinafikan oleh PAS ini benar-benar berlaku kepada negara, benar-benar berlaku dan tidak benar. Saya berharap macam manapun kita berkempen, janganlah menyentuh 3R seperti yang telah dinasihati oleh oleh PDRM. Kerana 3R itu adalah sangat sensitif, iaitu bangsa, agama dan juga raja-raja. Tidaklah berbaloi. Sekiranya anda mungkin menang dalam pilihan raya itu, tetapi keharmonian Malaysia terjejas. Apalah gunanya anda menjadi ahli parlimen? Apalah gunanya anda menjadi ahli Dewan Undangan Negeri? Apalah gunanya anda menjadi kerajaan di dalam sesebuah negeri maupun kerajaan di negara Malaysia ini kalau sudah nasi menjadi bubur sehingga ketentraman keharmonian Malaysia tergadai, berlaku kekacauan di sana sini, berlaku ketidakstabilan ataupun berlaku ketakutan di sana sini, tak amat tidak berbaloi. Janganlah kita sampai terjadi yang dipanggil nasi sudah menjadi bubur, barulah kita terengada. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. 2 jam selepas Tony Pua menggelar Barisan Nasional sebagai pakatan yang korup, ini terjadi kepada Tony Pua. Pertama, yang terjadi kepada Tony Pua ialah amat membimbangkan apabila beberapa pemimpin daripada UMNO mengharapkan supaya DAP bertindak tegas terhadap Tony Pua dan mungkin mereka mengharapkan untuk Tony Pua dipecat daripada parti itu.
Pemuda UMNO menuntut DAP mengambil tindakan tegas terhadap bekas setiausaha publicity DAP Tony Phua yang menggelar BN sebagai pakatan korup. Adakah anda juga setuju dengan tuntutan UMNO ini supaya DAP mengambil tindakan tegas terhadap Tony Phua? Dr. Akmal Saleh membidas kenyataan dikeluarkan pemimpin DAP itu turut melabelkan tindakan Tony Phua sebagai biadab. Adakah anda juga berpendapat sama dengan Akmal Saleh bahawa Tony Phua bertindak biadab apabila mengatakan BN adalah pakatan yang korup? Itu adalah perkara pertama yang berlaku terhadap Tony Phua. Perkara yang kedua yang juga malang, sebelum yang paling malang berlaku terhadap Tony Phua ialah apabila Ashraf Wajdi Dusuki menyelar ataupun mencadangkan kepada DAP supaya jangan sesekali letak Tony Phua sebagai calon dalam PRN. Ini kerana kata beliau mahu supaya tindakan itu dikenakan kepada Tony Phua. UMNO mendesak DAP supaya tidak menyerahkan bekas setiausaha publicity DAP Tony Phua sebagai antara calon pilihan raya mewakili parti itu jika mahu gabungan kerajaan perpaduan itu berkekalan. Apa makna jika mahu kerajaan perpaduan ini berkekalan? Adakah UMNO sekarang mempertimbangkan atau BN mahu berpertimbangkan untuk menarik diri daripada kerajaan perpaduan ini? Setiausaha Agung UMNO Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata kenyataan Phua yang mendakwa Barisan Nasional sebagai korup coalition atau pakatan korup bagai meludah ke langit jatuh ke muka sendiri, kata beliau. Saya sudah menghantar mesej protes kepada kepimpinan tertinggi DAP dan mendesak mereka untuk jangan sesekali meletakkan Tony Phua sebagai calon dalam PR yang akan datang. Jika mahu keharmonian gabungan kerajaan perpaduan Malaysia ini berkekalan, kata beliau. Saya melihat ini satu ancaman, ini satu ugutan kepada kerajaan perpaduan, satu provokasi kepada kerajaan perpaduan bahawa mungkinkah UMNO Barisan Nasional akan benar-benar menarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan. Adakah anda juga sependapat dengan saya bahawa ada unsur yang mana Barisan Nasional mungkin akan meninggalkan kerajaan perpaduan ini berpandukan daripada apa yang dikatakan oleh Ashraf Wajdi Dusuki ini apabila beliau kata jangan sesekali meletakkan Tony Phua sebagai calon dalam PR yang akan datang jika mahu keharmonian gabungan kerajaan perpaduan ini berkekalan. Lagipun kata Ashraf Wajdi, beliau sendiri masih bermimpi di siang hari sehingga terlupa bahawa kerajaan hari ini bukan kerajaan PH, tetapi kerajaan gabungan besar BN, Pakatan Harapan PH, gabungan Parti Sarawak, gabungan Rakyat Sarawak dan Parti Warisan yang di dalamnya terdiri daripada 19 parti politik, kata beliau. Apa yang diucapkannya hanya menyerlahkan kedangkalannya sendiri, kata beliau melalui Facebook. Mengulas lanjut, Ashraf Wajdi Dusuki mengatakan hakikatnya rakyat tidak pernah lupa tindak tanduk beliau di Kementerian Keuangan ketika kerajaan PH 22 bulan mentadbir sebelum ini. Ketika kerajaan PH 22 bulanlah antara penyumbang utama hingga menyebabkan ekonomi dan keuangan negara yang hebat pada zaman BN memerintah dahulu jatuh merundum hingga menyebabkan rakyat sengsara, kata Ashraf Wajdi Dusuki. Bahkan sehingga ke saat ini, walaupun 5 tahun lebih berlalu pun ekonomi negara masih belum dapat dipulihkan sepenuhnya. Malaysia tidak segemilang dahulu, kata Ashraf Wajdi Dusuki. Phua dalam ucapannya menyuarakan harapan supaya PH selepas ini dapat membentuk kerajaan sendiri dalam kalangan komponen gabungan itu tanpa membabitkan UMNO dan BN sekiranya gabungan itu menang dalam PRU akan datang. Kata beliau, untuk itu, kata beliau, pengerusi PH Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dilantik sebagai Perdana Menteri perlu membuktikan sesuatu kepada rakyat berbilang kaum di negara ini bahawa pentadbiran PH jauh lebih baik dan tidak korup seperti Barisan Nasional. Saudara-saudara sekalian, dan yang terakhir sekali yang terjadi kepada Tony Phua selepas menggelar Barisan Nasional sebagai pakatan yang korup, ini yang berlaku, iaitu kalau tak boleh jaga mulut, jangan bercakap, kata seorang pemimpin DAP bekas setiausaha
DAP, Tony Pua tidak seharusnya mengeluarkan kenyataan berunsur serangan terhadap mana-mana rakan gabungan utama dalam kerajaan perpaduan. Setiausaha Agung DAP, Anthony Lok Siu Fok berkata, sebarang kenyataan provokatif terhadap rakan gabungan dalam kerajaan perpaduan adalah tidak selari dengan pendirian dan hala tuju parti itu pada masa kini, kata beliau lagi. Saya ingin mengingatkan semua pemimpin dan ahli DAP untuk sentiasa menjaga keharmonian dalam hubungan antara parti dan gabungan dalam kerajaan perpaduan demi kestabilan politik yang amat diperlukan pada ketika negara menghadapi pelbagai cabaran luar, kata Anthony Lok lagi. Sesiapa dalam DAP yang tidak boleh menjaga mulut mereka dalam perkara ini adalah tidak dialu-alukan sama sekali untuk berucap dalam pentas DAP, kata beliau lagi. Saya setuju dengan apa yang dinyatakan oleh Anthony Lok ini apabila dia kata sesiapa dalam DAP yang tidak boleh menjaga mulut dalam perkara ini adalah tidak dialu-alukan sama sekali untuk berucap dalam pentas DAP. Kerana masa ini ialah untuk menjaga keharmonian kerajaan perpaduan ini. Kerana masa ini ialah masanya untuk membentuk kestabilan kerajaan. Bukan untuk menyerang rakan sesama sendiri, bukan mengecam. Jadi amat sesuailah Anthony Lok mengatakan seperti itu. Kata Anthony Lok lagi, Pua tidak lagi memegang apa-apa jawatan dalam DAP ketika ini dan kenyataan dikeluarkan itu adalah atas kapasiti individu dan tidak sama sekali mewakili kepimpinan parti. Kepimpinan tertinggi DAP sudah membuat keputusan dasar untuk bekerjasama dengan gabungan politik lain demi mencapai kestabilan politik, kata beliau. Pua dalam ucapan sama turut menyuarakan harapan supaya PH selepas ini dapat membentuk kerajaan sendiri dalam kalangan komponen gabungan itu tanpa membabitkan UMNO dan BN sekiranya gabungan itu menang dalam pilihan raya akan datang. Untuk itu katanya pengurusi PH Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dilantik sebagai Perdana Menteri perlu membuktikan sesuatu kepada rakyat berbilang kaum di negara ini bahawa pentadbiran PH jauh lebih baik dan tidak korup seperti BN. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Ada naratif sedang beredar dalam media sosial mengatakan supaya UMNO Barisan Nasional keluar daripada kerajaan perpaduan. Mereka menulis, mungkinkah Barisan Nasional UMNO akan sabotaj PRN? Itu pun persoalan besar yang keluar pada waktu ini. Dan soalan yang lebih kritikal lagi ialah tumbangkah kerajaan perpaduan sebelum PRN selesai? Semuanya saya jawab tidak akan berlaku. Pertama sekali, kerajaan tidak akan tumbang hanya kerana UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan. Kerana Anwar Ibrahim masih mempunyai sokongan majoriti di Parlimen. Lebih memburukkan keadaan kepada UMNO Barisan Nasional kalau mereka meninggalkan kerajaan perpaduan. Soalan yang kedua, adakah UMNO sedia untuk menjadi pembangkang? Pada pendapat saya, UMNO masih belum sedia untuk menjadi pembangkang. Kerana mereka masih terlampau banyak masa untuk mereka bangkit semula. Tak apalah kalau anda tak setuju dengan saya, itu terpulang kepada anda. Yang ketiga, Isham Jalil mengatakan bahawa DAP boleh tinggalkan UMNO, BN sedia jadi pembangkang. Apabila Isham Jalil kata seperti ini satu tamparan yang kuat kepada UMNO dan juga kepada Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, apa yang berlaku hari ini ialah apabila Tony Pua menyatakan bahawa kerajaan ataupun BN adalah pakatan yang korup dan harap PH bentuk kerajaan sendiri, anda boleh tinggalkan komen anda. Adakah anda juga setuju dengan pernyataan dakwaan daripada Tony Pua ini yang menggelar BN adalah pakatan yang korup? Sila tinggalkan komen anda. Yang saya tertarik ialah ada komen daripada netizen di ruangan konten saya. Mereka kata, apa salahnya ucapan Tony Pua itu? Tolong tinggalkan komen kamu. Apa dalam pikiran kamu? Ada dua persoalan sekarang. Pertama, salahkah apa yang Tony Pua cakap? Salahkah?
Tony Pua kata BN pakatan korup. Kedua, betulkah apa yang dikata oleh Tony Pua? Kamu pun boleh jawab itu. Adakah kebenaran bahawa BN memang pakatan yang korup seperti yang dinyatakan oleh Tony Pua ini? Adakah anda setuju dengan kenyataan Tony Pua? Kalau anda perasan, memang dari dahulu lagi DAP maupun PH sudah menggunakan naratif yang sama dalam kempen-kempen pilihan raya yang menyatakan BN adalah pakatan yang korup ataupun UMNO adalah parti yang korup. Itu sudah biasa DAP menggunakan naratif seperti itu. Jadi soalan saya tadi, jawab dulu dalam ruangan komen. Salahkah Tony Pua menggelar BN pakatan korup? Kedua, adakah kebenaran Tony Pua menggelar BN sebagai pakatan korup? Anda jawab. Dan persoalan yang kedua yang kita nak jawab, nak bantu, nak tolong, kamu nak tolong saya ialah dengan mengatakan bahawa Pakatan Harapan dalam Kerajaan Perpaduan, Pakatan Harapan ataupun PH perlu membentuk kerajaan sendiri. Apa pandangan anda semua? Apakah Pakatan Harapan perlu membentuk kerajaan sendiri tanpa ada UMNO Barisan Nasional dalam kerajaan tersebut seperti yang dinyatakan oleh Tony Pua ini? Kamu pikir-pikir mampukah Pakatan Harapan membentuk kerajaan tanpa Barisan Nasional UMNO? Dan adakah kelebihan kepada Pakatan Harapan kalau membentuk kerajaan sendiri tanpa ada UMNO dan Barisan Nasional? Kalau kamu ada buah fikiran yang menarik, sila tinggalkan dalam ruangan komen, tulislah panjang-panjang supaya netizen yang lain mampu membaca buah fikiran anda. Bekas Setiausaha Publicity DAP Tony Pua malam ini secara tiba-tiba menggelar Barisan Nasional BN yang kini bersama Pakatan Harapan PH dalam Kerajaan Perpaduan sebagai Korup Coalition atau Pakatan Korup. Kenyataan itu disuarakan bekas ahli Parlimen Damansara sewaktu berucap pada majlis makan malam mengumpul dana DAP di perkarangan Dewan Bandaraya Petaling Jaya. Di sini, dengan label sama, turut diberikan kepada Bersatu selaku sebuah lagi parti nasionalis Melayu. Sehubungan itu, Pua menyuarakan harapan supaya Pakatan Harapan PH selepas ini dapat membentuk kerajaan sendiri dalam kalangan komponen gabungan itu tanpa membabitkan UMNO dan BN sekiranya gabungan itu menang dalam pilihan raya PRU akan datang. Untuk itu katanya, pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dilantik sebagai Perdana Menteri perlu membuktikan sesuatu kepada rakyat berbilang kaum di negara ini bahawa pentadbiran PH jauh lebih baik dan tidak korup seperti BN. Kena ingat, kerajaan perpaduan sekarang ini sudah retak bila-bila masa. Beliau kata kena ingat, kerajaan perpaduan sekarang ini mudah retak bila-bila masa. Jadi penting untuk Perdana Menteri dan keseluruhan kerajaan untuk terus berkhidmat, kata beliau lagi. Perdana Menteri yang popular bukan untuk Petaling Jaya tetapi untuk Terengganu, Kelantan, Kedah, Sabah dan Johor, katanya. Sebelum ini, Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh ketika berucap pada pentas Perhimpunan Agung UMNO PAU 2023 menggesa DAP membuat permohonan maaf secara terbuka atas semua kata-kata dan tohmahan yang pernah dilemparkan kepada UMNO sehingga mengguris hati semua ahli parti itu sehingga kini. Muhammad Akmal berkata permohonan maaf daripada DAP penting sekiranya parti itu benar-benar ikhlas dan jujur untuk bekerjasama dengan UMNO. Kenyataan itu mengundang pelbagai reaksi termasuk dalam kalangan pemimpin UMNO sendiri dan Presiden parti itu Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyatakan isu permohonan maaf tidak perlu lagi timbul. Dalam pada itu, Pua menegaskan Anwar perlu menggunakan kesempatan ketika menjadi Perdana Menteri untuk menunjukkan kepada rakyat Malaysia serta kepada mereka tidak percaya dengan gabungan politik, kepada mereka tidak percaya berbilang kaum bahawa parti berbilang kaum itu sebenarnya bersih dan tidak korup. Perlu tunjukkan supaya rakyat tahu ia jauh lebih baik jika dibandingkan dengan parti berteraskan Melayu, parti nasionalis Melayu seperti UMNO dan Bersatu.
Kita sebenarnya boleh lakukan lebih baik berbanding apa yang dilakukan oleh pakatan korup seperti Barisan UMNO, Barisan Nasional UMNO dan Bersatu, kata beliau. Itu sebenarnya yang kita nak lakukan bila kita ada peluang 5 tahun lagi bermula sekarang untuk tunjukkan perbezaan. Bila kita berjaya, saya sangat yakin dalam tempoh 4 tahun akan datang, apabila kita adakan PRU, PH akan terima sokongan besar daripada rakyat Malaysia. Kemudian kita boleh tubuhkan kerajaan sendiri dan laksanakan reformasi dan perubahan yang kita mahukan di bawah PH demi kebaikan rakyat Malaysia. Itu paling mustahak untuk kita semua, katanya. Meskipun tiada jawapan dalam DAP ketika ini, Puah menegaskan beliau tidak sekali akan meninggalkan parti itu. Beliau juga tidak percaya dengan sokongan bukan partisan bahawa kerajaan bukan partisan kerana percaya bahawa negara ini perlu pilihan. Jangan risau, saya sentiasa ada di sini dan bila saya bersedia untuk ke sini majlis malam ini, saya pakai baju DAP logo besar dengan rasa bangga. Saya akan tetap berada dalam parti ini dan tidak akan tinggalkan parti ini, kata beliau. Saya akan berjuang demi Malaysia yang lebih baik. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini dan sokongan majlis ini untuk PRN, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang hangat pada petang ini daripada media sosial ialah apabila seorang pemimpin DAP iaitu Tony Puah menulis dan menggelar Barisan Nasional sebagai pakatan yang korup dan menyatakan bahawa beliau kata harap PH bentuk kerajaan sendiri. Sebelum saya teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Saudara-saudara sekalian, ada dua perkara isu pokok dalam ulasan kali ini. Pertama, siapa liability dalam kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim pada waktu ini? Adakah DAP ataupun UMNO, Barisan Nasional itu sendiri? Sebelum anda memberikan apa-apa ulasan, anda jawab dulu dua persoalan ini. Siapa liability di dalam kerajaan perpaduan ini? Adakah DAP ataupun UMNO, Barisan Nasional? Jika anda dapat menjawab dua persoalan mudah itu, anda akan ikuti dan anda akan dapat mengulas politik dengan lebih baik. Kita akan berfikiran matang dan kita akan berfikiran terbuka. Walau bagaimanapun, tindakan Tony Puah mengecam ataupun menyelar Barisan Nasional dengan menggelar Barisan Nasional sebagai pakatan yang korup dan beliau berharap untuk PH bentuk kerajaan sendiri adalah satu komen yang amat sensitif dan amat melukakan UMNO dan Barisan Nasional yang mana pada ketika ini berada dalam kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Sehingga pada waktu ini timbul pelbagai persoalan besar yang berkait dengan perkembangan terkini Tony Puah menggelar BN Pakatan Korup tersebut. Ada beberapa pemimpin daripada UMNO yang paling lantang iaitu Ashraf Wadi Dusuki dan beberapa pemimpin yang lain mendesak DAP jangan mencalonkan Tony Puah dalam PRN. Ada juga yang mendesak MCA atau MIC kalau saya tak silap telah pun mendesak DAP kalau berani, kata mereka, ambil hukuman yang paling setimpal dan berat terhadap Tony Puah. Dan mereka tidak keberatan untuk mencadangkan DAP memecat Tony Puah daripada kerajaan ataupun daripada parti tersebut. Walaupun Anthony Loke telah menyatakan bahawa kenyataan daripada Tony Puah itu tidak mewakili DAP, namun telah menimbulkan pelbagai persoalan besar dan lebih memanaskan lagi dunia politik Malaysia dikala kempen pilihan raya sudah bermula pada hari ini. Dan salah seorang yang lantang bercakap iaitu Isham Jalil juga mengatakan bahawa BN sedia untuk jadi pembangkang, DAP boleh tinggalkan UMNO. Saudara-saudara sekalian, apa yang menjadi persoalan kita ialah apabila Isham Jalil mengatakan perkara tersebut iaitu BN sedia jadi pembangkang, DAP boleh tinggalkan UMNO.
Kita pun tahu DAP dan UMNO sebenarnya tak pernah bersepakat sebelum terbentuknya kerajaan perpaduan. Tetapi oleh kerana titah kebawah duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong, maka terbentuklah kerajaan yang menggabungkan seteru politik utama di Malaysia ini. Isham Jalil, ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, mengatakan bahawa Tony Pua yang menggelar Barisan Nasional sebagai pakatan yang korup harus dibidas. Menurutnya, Tony Pua disarankan untuk memberi cadangan kepada pemimpin parti DAP supaya meninggalkan UMNO daripada kerajaan perpaduan sekiranya parti itu dilihat terlalu korup. Menjadi persoalan kita ialah kalau DAP meninggalkan kerajaan perpaduan ini, saya yakin kerajaan perpaduan ini akan tumbang. Kerana banyak kerusi dipegang sebenarnya oleh DAP berbanding UMNO. Tetapi kalau UMNO yang tinggalkan kerajaan perpaduan, tidak ada kesan langsung kepada kerajaan perpaduan ini. Meskipun kalaupun pemimpin-pemimpin UMNO, Barisan Nasional, mendesak Zahid Hamidi supaya tarik sokongan ataupun tidak lagi menyokong Anwar Ibrahim keluar daripada kerajaan perpaduan dan menyertai mana-mana gabungan ataupun berdiri sebagai pembangkang seperti yang dikatakan oleh Isham Jalil ini, maka tidak akan ada apa-apa kesan kepada kerajaan perpaduan. Dan mungkin seperti ulasan awal saya tadi, liability besar kepada Anwar Ibrahim sebenarnya sudah hilang. Karena kita perlu tahu, sebenarnya pada hemat dan jawapan saya, DAP pun boleh menjadi liability kepada kerajaan perpaduan, tetapi UMNO dan Barisan Nasional pun boleh menjadi liability kepada kerajaan perpaduan. Tanpa Barisan Nasional dalam kerajaan perpaduan pun sebenarnya Anwar Ibrahim masih lagi boleh jadi Perdana Menteri. Oleh sebab itu, apabila Isham Jalil menyatakan keberanian kelantangan beliau menyatakan bahawa mereka sedia menjadi pembangkang, pada pendapat saya itu satu tindakan yang terburu-buru. Kerana untuk menjadi pembangkang adalah amat terlampau susah. UMNO hanya mampu menjadi pembangkang sewaktu sebelum langkah Sheraton selama 22 bulan saja. Tetapi sudah tidak tahan. Sudah tak tahan lagi sehingga turut terlibat di dalam langkah Sheraton dalam membentuk kerajaan campuran Perikatan Nasional BN sewaktu langkah Sheraton. Jadi saya fikir sebenarnya apa yang dinyatakan oleh Isham Jalil ini lebih kepada mengikut emosi. Kerana kalau benar Barisan Nasional dan UMNO menjadi pembangkang, pasti sesuatu yang lebih teruk akan mereka alami. Silap sedikit, UMNO, Barisan Nasional akan menghadapi masalah paling besar yang tak pernah mereka lalui sebelum ini. Dan seperti penganalisis politik kata, dan juga ada beberapa ahli politik mengatakan, kalau UMNO jadi pembangkang, UMNO akan terkubur dan selama-lamanya menuju alam barzakh, kata mereka. Jadi itu sebabnya saya mengatakan bahawa tindakan Tony Pua membuat pernyataan seperti itu sebenarnya sudah lama beliau lakukan, bukan pada waktu ini. Sudah lama DAP sebenarnya terbiasa. Sudah lama DAP menggunakan naratif seperti itu. Sejak sebelum lagi mereka membentuk kerajaan dahulu, sudah mereka gunakan naratif cerita seperti itu, yaitu Barisan Nasional Pakatan Korup. Tetapi oleh kerana membentuk kerajaan, maka mereka harus menjaga buah mulut mereka, mesti menjaga hati mereka, mesti menjaga mulut mereka. Kerana sekarang ini mereka bersama dalam satu pasukan. Jadi kalau mau persalahkan Tony Pua, sebenarnya tidaklah terlalu adil. Kerana Tony Pua sudah terbiasa dengan tindakan DAP dulu memang mengambil pendekatan naratif seperti itu. Dan adakah, ini soalan saya yang terakhir kepada anda, adakah apa yang dikatakan oleh Tony Pua itu salah? Kalau kamu tahu dan kamu ada jawapan kepada persoalan itu, sila tinggalkan komen kamu. Mungkin anda komen anda berkaitan dengan naratif itu. Benarkah apa yang dikatakan oleh Tony Pua itu atau ianya bohong? Tinggalkan komen anda. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen. Kita jumpa lagi. Bye-bye.